Terima kasih Datuk Speaker kerana memberi peluang kepada saya untuk membahaskan Belanjawan 2021. Sebelum saya bermula, saya menerima baik nasihat dan pesanan yang di-Pertuan Agong dalam perkara belanjawan untuk memberi kepentingan kepada rakyat dan negara demi mengatasi pandemik COVID-19. Dengan pesanan tersebut di hati, saya telah bersetuju bersama wakil-wakil lain daripada Pakatan Harapan untuk bertemu dengan Menteri Kewangan pada 1 hari bulan November 2020. Dalam perjumpaan tersebut, Menteri telah mengambil satu pendekatan yang baik, memberi maklum balas, point demi point kepada PowerPoint yang saya bentangkan. Sikap yang cukup profesional. Perjumpaan tersebut boleh dianggap sebagai satu sesi konsultasi yang berjaya. Namun demikian, selepas itu, Pakatan Harapan tidak menerima apa-apa feedback lanjutan dari Menteri, tak ada follow-up meeting, dan yang mengecewakan adalah pada ucapan pembentangan belanjawan pada 6 hari bulan November, Menteri tidak rujuk langsung secara terus kepada 6 cadangan-cadangan utama Pakatan Harapan. Saya risau, sejarah akan mencatatkan perjumpaan konsultasi tersebut yang cukup luar biasa, ya, sebagai satu dengan izin public relations exercise. Dalam ucapan ini, saya akan memberi pandangan-pandangan yang lain, khususnya tentang politik belanjawan. Kedua, status pandemik COVID-19 dan ketiga, berapa komen tentang tinjauan dan cadangan saya untuk fiskal. Belanjawan 2021 sepatutnya merupakan belanjawan yang luar biasa, iaitu belanjawan terbesar 322.5 bilion. Belanjawan mengembang khas untuk mengatasi, matlamat utama, mengatasi pandemik COVID-19 dengan izin the largest ever expansionary budget to fight COVID-19. Belanjawan yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan jelas terpesong daripada matlamat utama ini. Ia lebih merupakan satu belanjawan mengembang biasa yang ada agenda politik seperti peruntukan besar untuk jasa dan PEKT. Saya risau keadaan politik yang rumit kini akan berterusan sekiranya belanjawan ini diluluskan tanpa pindaan-pindaan yang munasabah. Bermula dengan langkah Sheraton, negara kita sekarang menyaksikan arena politik yang kucar-kacir, di mana ada pembangkang yang sebenarnya menyokong kerajaan dan ada pula ahli parlimen kerajaan yang menyokong pembangkang. Dalam konteks inilah, perbahasan belanjawan 2021 telah menjadi satu medan perang politik. Datuk Speaker sendiri, bukan Datuk Speaker inilah, ya, ini baik, okay, telah memberi tafsiran yang tak betul dengan mengatakan bahawa pihak pembangkang tidak boleh mengusulkan undi tidak percaya tanpa kebenaran daripada Menteri Undang-Undang dan pihak kerajaan. Procedurally, dia correct. Tapi in the spirit of the Constitution, memang salah. Ramai di kalangan kita tidak bersetuju dengan pandangan ini, ya, termasuk ahli parlimen senior yang berhormat Gua Musang. Majoriti besar pakar-pakar perlembagaan berpendapat bahawa undi tidak percaya merupakan satu hak asas tunggak demokrasi untuk menguji kesahihan kerajaan. Kerajaan yang terus berkuasa tanpa majoriti bukanlah pemerintah yang demokratik. Apalagi kerajaan yang bermula kuasa melalui pintu belakang. Jika ahli parlimen tiada jalan lain untuk mengusulkan undi tidak percaya, maka option terakhir untuk menguji kesahihan kerajaan adalah melalui pengundian rang undang-undang ini. Jadi, apakah penyelesaian untuk kebuntuan isu politik dan belanjawan ini? Jika pihak speaker dan kerajaan bersetuju untuk membenarkan masa separuh hari kepada pembangkang untuk usul private members setiap minggu parlimen bersidang, seperti yang diamalkan di Parlimen United Kingdom, di mana kita diberi jaminan peluang untuk membawa usul-usul private members, termasuk usul undi tidak percaya, maka perkara ini boleh selesai secara aman. Perbahasan belanjawan ini akan berhenti menjadi medan perang politik dan kembali kepada asasnya sebagai perkara mengenai kewangan tahunan negara. Datuk Speaker, izinkan saya beralih fokus kepada konteks pandemik COVID-19 dalam belanjawan ini. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, belanjawan yang mengembang ini sepatutnya bertujuan utama untuk mengatasi pandemik COVID-19. Langkah yang pertama, kalau kita nak sediakan belanjawan, ya,
adalah untuk membuat unjuran tepat keadaan situasi COVID-19 untuk tahun depan. Adakah pandemik ini akan terus merebak atau ia akan mula menyurut pada tahun 2021? Dengan izin, I don't have a crystal ball. Tetapi kebanyakan pakar kesihatan awam, pakar ekonomi, pakar-pakar dasar lebih kurang meramalkan senario seperti berikut ya untuk tahun 2021. Pertama, 2 hari yang lalu kami telah melihat sebuah berita terbaik mengenai vaksin Pfizer-BioNTech. Ianya didapati efektif pada tahap 90%. Tetapi vaksin ini masih belum diluluskan dengan sepenuhnya. Mengikut WHO, terdapat 170 pasukan di seluruh dunia yang cuba menghasilkan vaksin COVID-19. Dari ini, 11 pasukan termasuk Pfizer-BioNTech adalah berada pada tahap testing biru ataupun fasa ketiga sebelum kelulusan penuh. Pasukan Oxford, pasukan Moderna dan pasukan Sinopharm adalah di antara pasukan yang paling terdepan dalam inisiatif ini. Banyak pakar kesihatan membuat ramalan bahawa vaksin Pfizer-BioNTech ini akan diluluskan di pertengahan bulan depan dengan izin approved just before Christmas. Tetapi vaksin ini memerlukan storage minus 80 degree Celsius. Ini akan cukup merumitkan penyimpanan vaksin ini, pengedarannya susah dan kerja inokulasi itu memang impossible. Lagipun, syarikat Pfizer ini tidak ada kapasiti untuk menghilangkan berbilion-bilion vaksin yang diperlukan oleh sedunia. Sebagai bandingan, ya, kumpulan Sinopharm dari negara China yang sedang membuat ujian besar-besaran di Brazil dan Indonesia hanya mempunyai kapasiti mengeluarkan 1 bilion vaksin tahun depan. Dunia ini ada 7.7 bilion manusia dan setiap satu memerlukan 2 suntikan vaksin. Oleh demikian, walaupun berapa vaksin diramal akan mendapat kelulusan tahun depan, isu berapa banyak vaksin yang boleh dikilangkan, isu supply and demand, isu negara mana yang akan dapat vaksin terdahulu, isu harga, isu kewangan, isu pengedaran dan isu kerja inokulasi adalah cabaran-cabaran logistik dan kewangan yang sangat hebat dan perlu diatasi. Senario yang paling berkemungkinan dengan izin, the likeliest scenario untuk tahun depan adalah kita dapat 4 ke 6 vaksin diluluskan pada suku pertama tahun 2021. Proses penghasilan, perolehan, pengedaran, kerja inokulasi akan mengambil sekurang-kurangnya 6 bulan selepas itu, iaitu sampai ke hujung suku ketiga 2021. Jika Malaysia bernasib baik dan kita akan mula dapat membendung pandemik ini pada akhir suku keempat tahun 2021. Dari situ kita akan mula melihat aktiviti sosial dan ekonomi berpulih ke normal. Justru belanjawan COVID-19 di depan kita ni untuk tahun 2021 mestilah dibuat khususnya untuk mengambil kira senario tersebut. Kita perlu terus berwaspada sekurang-kurangnya selama tempoh 9 bulan pertama tahun 2021, di mana pandemik COVID-19 masih merupakan ancaman yang besar. Dalam pertimbangan senario tersebut, kita tertanya berapa banyakkah dana yang diperlukan untuk Parlimen luluskan. Menurut dokumen belanjawan, kerajaan bercadang untuk membelanjakan 28 bilion untuk keseluruhan tahun ini, iaitu tahun 2020 untuk pandemik. Itulah tabung kumpulan wang COVID-19. Ya. Bagi tahun 2021 pula, kerajaan mencadangkan peruntukan dana sebanyak 17 bilion. Adakah ini mencukupi? Kita kena lihat dulu, kena nilai dulu keberkesanan 28 bilion yang digunakan untuk tahun ini. Ya. Adakah tahap subsidi upah dan pemberian bantuan prihatin nasional untuk tahun 2020 ini cukup? Jawapannya adalah tidak. Sebab pengangguran terus meningkat, majoriti syarikat masih separuh hidup, sampai meminta lanjutan moratorium bank, kesengsaraan M40 dan B40 juga jelas. Ya? Di mana ramai sekarang meminta kerajaan membenarkan mereka untuk mengeluarkan wang pencen KWSP. Apa yang jelas adalah 28 bilion memang tak cukup untuk tahun 2020. Oleh demikian, kenapa pula kerajaan ini berhasrat untuk mengurangkan dana
hingga ke 17 bilion saja untuk tahun 2021. Tak masuk logik. Ya? Kita kena face pandemik ini 9 bulan yang sangat susah sebelum vaksin boleh mempunyai satu positif impact. Jadi berapa banyakkah yang kita harus belanjakan untuk 2021? Saya mencadangkan kerajaan meningkatkan kumpulan wang COVID-19 sebanyak 30%. I'm not asking for the sky. This is a logical request. 30% saja. Iaitu kumpulan wang COVID-19 perlu dinaikkan daripada 17 bilion ke 36 bilion. Dengan penambahan 19 bilion ini kepada tabung kumpulan wang COVID-19, kita boleh beli vaksin secukupnya. Kalau kita kena guna 3 bilion, guna 3 bilion. Subsidi upah dan bantuan prihatin boleh ditingkatkan sehingga syarikat tak perlu minta moratorium. Kalau kita bayar gaji dia, tak payahlah pergi bank minta moratorium. Ya? Dan rakyat tak perlu terdesak sampai mengeluarkan wang pencen KWSP. Kalau bantuan prihatin ini cukup, why do they need to go to KWSP dan ambil keluar pencen dia? Ya? Dan dengan penambahan 19 bilion ini, Malaysia boleh melakukan mass testing seperti yang diamalkan oleh negara China, Hong Kong dan Slovakia. Kalau kita membuat 3 juta ujian sehari, ke semua penduduk Malaysia akan dapat diuji dalam tempoh 10 hari saja. Ini akan membenarkan Malaysia untuk menekan satu reset button kepada ekonomi kita. Kalau kos ini adalah 3 bilion, ia adalah kos yang cukup berbaloi. Sebab setiap minggu kita hilang 4 sampai 5 bilion pendapatan. Dari manakah kita akan dapatkan wang ini? Ya, orang kata you boleh cakap lah, nak minta banyak. Dari mana? Parlimen ini senang boleh mengurangkan perbelanjaan pembangunan DVAX di dalam belanjawan ini. Iaitu pada tahap 71 bilion, boleh dikurangkan ke 50 bilion campur 2 bilion contingency. Di mana 19 bilion ini dipindah ke kumpulan wang COVID-19. Datuk Speaker, pada kebiasaannya belanjawan pembangunan adalah pada tahap 50 bilion saja. Kita semua tahu bahawa DVAX spending adalah sesuatu yang bakal memberi manfaat ekonomi multiplier kepada rakyat. Tetapi the history has shown in Malaysia, sekiranya DVAX ini dilakukan secara korup, dilakukan tanpa open tender, maka manfaat ini akan lebih menguntungkan kroni-kroni politik. Negara kita sedang menghadapi krisis luar biasa. Rakyat biasa susah, majoriti syarikat yang biasa pun susah. Kenapa pula kerajaan ini memberi kepentingan kepada perbelanjaan DVAX yang lebih memanfaatkan kroni sampai ke 71 bilion? Oleh demikian, saya mintalah daripada sebelah sana juga, semua ahli parlimen di dalam Dewan ini, tak payah kita buat moratorium, tak payah kita berdebat tentang isu KWSP, sokong cadangan saya, transfer 19 bilion daripada development expenditure ni masuk ke tabung COVID-19. Ya? Dengan itu kita boleh selesaikan semua perkara. Di samping itu, Datuk Speaker, saya juga ingin meluahkan kekecewaan saya pada Menteri Kewangan kerana telah menggunakan dengan izin creative fiscal projection untuk mengelirukan Dewan Yang Mulia ini dengan membuat unjuran hasil kerajaan yang terlalu optimistik. Unjuran cukai pendapatan korporat dan individu adalah terlalu tinggi. Pada perkiraan saya, unjuran lebihan adalah sebanyak 25 bilion, iaitu lebihan 15 bilion dari cukai korporat dan lebihan 10 bilion daripada cukai individu. Ini harus dibetulkan. Saya tiada halangan sekiranya dana 25 bilion ini diperolehi melalui terbitan bond dan sukuk. Saya tidak ada masalah langsung dengan perbelanjaan yang mengembang expansionary budget yang dibiayai melalui sukuk dan bond untuk tahun 2021. Tetapi janganlah dengan izin insult our intelligence dengan unjuran hasil yang tidak realistik. Akhir sekali saya nak tegur sedikit ucapan bajet menteri yang pada keseluruhannya tidak berbunyi inklusif. Saya tidak setuju apabila Menteri Kewangan, seorang profesional teknokrat dan bukannya seorang politik, membentang belanjawan yang membahagikan rakyat berdasar kaum masing-masing. Ucapan belanjawan menteri memang tidak sesuai bagi sebuah negara yang berbilang kaum yang sedang menghadapi cabaran luar biasa pandemik COVID-19. Virus
COVID-19 ini tidak memilih mangsanya berdasarkan kaum. Oleh itu, belanjawan khas 2021 untuk mencegah COVID-19 tidak patut diucapkan dalam kerangka perkauman. Dengan itu, masa saya sudah habis, Datuk Speaker, saya menerima nasihat baik yang di-Pertuan Agong dan saya akan menyokong belanjawan sekiranya kerajaan memenuhi 3 syarat. Pertama, masa Private Members Bill dijaminkan supaya usul tidak percaya boleh dilakukan untuk mempertahankan perlembagaan kita. Nombor 2, pembetulan dilakukan segera terhadap unjuran hasil corporate income tax dan individu. Dan nombor 3, pemindahan peruntukan 19 bilion daripada perbelanjaan pembangunan kepada kumpulan wang COVID-19. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Subang. Satu perbahasan yang agak unik. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Bacuk.